pada setiap bulan. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan pensyarahan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos ini sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan Istana Negara memaklumkan bahawa Seri Paduka memberi perkenan tempoh pelaksanaan darurat tersebut atau sehingga ke suatu tarikh yang lebih awal sekiranya angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. As-Sultan Abdullah juga berkenan dengan cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang bakal dianggotai oleh ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkaitan. Beralih pula ke laporan seterusnya. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX memberi jaminan sistem penyampaian perkhidmatan awam akan terus berjalan seperti biasa mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan berikutan perkembangan terbaru pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sumbangan itu, Presidennya Anan Mat berkata pihaknya yakin konsep bekerja dari rumah BDR yang telah diaplikasikan sejak bulan Mac tahun lepas mampu memastikan negara tidak lumpuh walaupun pelaksanaan PKP di sesetengah negeri. Selain itu, Anan Mat berkata pihaknya berharap semua pihak sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan dan memberikan kerjasama yang baik kepada petugas barisan hadapan yang sentiasa bertungkus lumus menjalankan tugas masing-masing. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk meletakkan 6 buah daerah di negeri Sarawak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dari 13 hingga 26 Januari ini selepas merekodkan 153 kes baru COVID-19. Jurusuruh Pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penguatkuasaan PKPB tersebut akan dilaksanakan di daerah Kuching, Samarahan, Serian, Sibu, Sarike dan Miri. Tambah beliau, susulan daripada penguatkuasaan itu, pergerakan rentas negeri dari Semenanjung, Sabah dan Labuan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran daripada pihak polis. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia BPOM meluluskan penggunaan vaksin Sinovac dari China dan proses suntikan untuk COVID-19 di Republik berkenaan akan bermula pada Rabu ini. Ketua BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa vaksin untuk COVID-19 itu disahkan selamat selepas menjalani ujian fasa ketiga di Indonesia dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Petikan perutusan khas mengenai wabak COVID-19 ini disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perakan keagamaan, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Petikan perutusan khas mengenai wabak COVID-19 ini disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Kapsul Masa. Pada 3 Januari dalam tahun 1975, Sekolah Latihan Penerbangan Helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein di Pengkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dalam ucapannya, beliau menyatakan bahawa negara tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan negara luar bagi mendapatkan latihan penerbangan. Sekolah ini dapat melatih 24 orang juruterbang helikopter pada setiap tahun. Selain menjalankan latihan penerbangan asas, sekolah ini juga menjalankan kursus-kursus penerbangan lanjutan. Kerajaan membeli 6 buah helikopter latihan jenis Bell 37 dan 4 buah helikopter jenis Alouette untuk kegunaan sekolah latihan ini. Penubuhan sekolah latihan penerbangan helikopter ini sejajar dengan perkembangan Angkatan Tentera, keperluan dan tugas-tugas Tentera Udara Diraja Malaysia yang semakin bertambah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam pada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Waktu ini menghampiri 10:08 pagi dan masanya untuk saya Nur Hayati Paradi bersama dengan anda 3 jam insya-Allah sehingga ke pukul 1 tengah hari ini. Teman berteman kita, moga-moga banyak manfaat dapat kita sama-sama perolehi menerusi perkongsian aspirasi edisi Selasa hari ini. Alhamdulillah, sekejap je masa berlalu kita dah berada di tanggal 28 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Moga-moga kita dapat mempersiapkan diri kita sebelum sampainya Ramadan nanti insya-Allah. Moga-moga Allah panjangkan usia kita insya-Allah. Apapun, nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan tim Warna Pagi sebentar tadi pada bersama dengan Hazwan dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka berdua untuk perkongsian di Warna Pagi. Masya-Allah, banyak perkongsian yang telah pun mereka kongsikan untuk sama-sama menceriakan hari kita, menceriakan dengan ilmu insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan rakan pendengar, kita akan teruskan perkongsian kita untuk slot pertama di aspirasi edisi Selasa. Tak lain tak bukan, kita akan bersama menerusi syariah dan perundangan. Menarik sangat hari ini. Bakal dibawakan oleh Encik Muhammad Nur Omar, Fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, nak cerita tentang vaksin dan anti-vaksin. Apa yang bakal bicarakan, kita akan kongsikan bersama anda. Bagaimana dikatakan kepada tentang kedudukan vaksin dalam Islam, insya-Allah akan dijelaskan. Dan bagaimana juga pergerakan anti-vaksin ini bermula, apa modus operandinya. Menarik untuk kita sama-sama tahu dan kenal tentang mereka insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama Yati, ikuti nanti perkongsiannya secara langsung juga di FB IKIM FM dan YouTube channel IKIM. Dan saat ini kita dengarkan daripada Fine terlebih dahulu dengan Adil. Jom kita sama-sama meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lafazkanlah dengan akal bijaksana yang
adil lagi bersih. Raja-raja keangkuhan lenyapkanlah biar hati jadi putih. Tak memilih keruh jernih, sama rata sama rasa sesungguhnya. Keadilan menghapuskan kezaliman manusia di dunia. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Rujuklah kitabmu, gedung ilmu kebenaran. Keadilan yang sempurna, neracanya dari hati yang beriman. Jangan kesombongan yang meraja hati mengatur mencengkam keputusan dan pertimbanganmu nanti. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Rujuklah kitabmu, gedung ilmu kebenaran. Keadilan yang sempurna, neracanya dari hati yang beriman. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Ayo serta e-kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan
Audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemuliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu? Kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, iaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama di Aspirasi edisi Selasa. Tak lain tak bukan, kita akan bersama menerusi syariah dan perundangan. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, waktu ini kita bersama dengan tetamu kita dah pun bersedia. Di hujung talian saat ini kita ada Encik Muhammad Nur Omar, bukan fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama sekali lagi di perkongsian syariah dan perundangan hari ini. Dan hari ini cerita tentang vaksin dan anti vaksin. Ini agak isu yang agak sensasi jugalah untuk sama-sama kita bincang-bincangkan. Nak tahu juga tentang kedudukan vaksin dalam Islam macam mana, insya-Allah kita akan kongsikan, dan nak tahu juga macam mana modus operandi anti vaksin dan juga macam mana dia boleh bermula sebenarnya. Itu semua bakal kita kongsikan sepanjang pertemuan kita untuk syariah dan perundangan hari ini. Cuma awalan ini kita berikan sedikit mukadimah sebagai gambaran awal lah untuk perkongsian kita. Silakan. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum semua kepada pendengar IKIM. Dan alhamdulillah kita diberi lagi kesempatan untuk bersama-sama berbincang berkenaan dengan isu semasa, isu kontemporer dalam syariah dan perundangan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang setia mengikuti program ini. Pada hari ini kita akan bincang tentang isu yang sangat mendesak pada kita, di mana kita lihat bagaimana perkembangan COVID-19 di seluruh dunia. Ya, dari hari ke hari statistik dia meningkat. Dia pandemik ni dah masuk ke gelombang ketiga kan. Dia kata masuk ke gelombang ketiga yang mana impact dia peningkatannya sangat mendadak sampai melibatkan seluruh dunia. Dan baru-baru ni UK mengumumkan lockdown, dan insyaAllah kita pun akan berhadapan dengan situasi yang sama, yang mana kita dah mendapat maklumat berkenaan dengan pengisytiharan darurat di Malaysia. UK lockdown, England to enter passport COVID lockdown since March 2020. US, India, Brazil dan banyak negara-negara lain menghadapi situasi yang sama, di mana statistik dari hari ke hari meningkat. Kalau semalam kita tengok figure dia, hari ini dah lain. Macam kalau kita tengok semalam, saya perasan dia, kita ingat macam nak sebut satu angka, tetapi angka tu dah berubah banyak pada hari ini.
ada 90.8 juta lebih kurang yang dijangkiti COVID-19 dan kes kematian menghampiri 2 juta. Bayangkanlah macam mana pandemik ini sangat menghantui sehingga menjejaskan banyak perkara dalam kehidupan kita, termasuklah pendidikan, pekerjaan kita ataupun sektor kita kata sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. Semuanya berubah, ya. Di Malaysia sendiri pun kita lihat dari hari ke hari kes meningkat dengan mendadak ke 4 angka, maintain beberapa lama dah, dan jumlah kematian pun meningkat. Bayangkanlah kalau kita kata benda ni tak ada apa-apa, setengah pihak ada orang cakap ini satu konspirasi dan sebagainya. Itu cerita lain, tetapi cerita yang sebenar yang kita nak terima bahawa penyakit ni sedang merebak dan berleluasa. Dan in fact baru-baru ni pun kita dikejutkan dengan penemuan satu kes di Malaysia yang dijangkiti oleh virus yang super spreader daripada UK. Dia panggil B117. Ada satu kes yang mana KKM sedang pantau perkembangan dan kita harapkan perkara tersebut tidaklah merebak virus jenis baru ni. Dan begitulah yang kita lihat. Ia menjadi satu cabaran kepada kita, yang mana hari ini kita nak cerita tentang langkah kerajaan dan langkah dunia dalam untuk melaksanakan vaksinasi ataupun suntikan vaksin kepada potensi ataupun mereka di Malaysia. Kita laksanakan kepada mereka yang dia tak wajib kepada semua, tetapi diarahkan, mereka yang telah dikenal pasti ataupun diarahkan oleh kerajaan dari masa ke semasa untuk disuntik dengan vaksin ini. Jadi vaksin adalah satu perkara baru yang kita berhadapan, di mana banyak perbincangan para ulama berkenaan dengan isu-isu berkaitan boleh ke tak boleh ke, ada unsur halal ataupun haram. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang semua aspek kalau dapat, berkenaan dengan isu vaksin dan juga macam mana kedudukan hukum dan seterusnya wujud golongan yang anti vaksin. Alhamdulillah. Maknanya kita ambillah awalan ini sebagai permulaan kita. Jadi kita dah terangkan kenapa perlunya ada vaksin, bagaimana keadaan COVID-19 ini sendiri. Antara perkara yang kita sangat-sangat harapkan bila kata ada vaksin boleh membantu menurunkan kadar angka terkena wabak COVID-19 ini. Cumanya dalam menyebut tentang vaksin ni, kita nak tahu jugalah kedudukan vaksin dari sudut pandang Islam itu bagaimana sebenarnya, Encik Makno? Ya, kita memang kita biasa dengar sebelum ni pun kan, berkenaan dengan keengganan setengah golongan atau setengah pihak yang mengelakkan diri daripada disuntik dengan vaksin. Sebenarnya ada kaitan dengan satu pergerakan anti vaksin yang kita akan bincang kemudian. Tapi sebelum tu kita pergi kepada apa dia vaksin, kan kita nak kena kenal dulu apa vaksin. Dan saya rasa perbincangan tentang vaksin ini telah pun banyak kalau kita rajin selongkar, baca ataupun dengar daripada mana-mana media sosial ataupun media prima pun kita akan dapat tahu tentang hakikat sebenar vaksin. Vaksin ini merupakan sejenis bahan pencegah penyakit yang mana dia fungsi dia untuk tackle kita punya sistem ketahanan badan. Jadi kita tahu di dalam tubuh badan kita Allah telah jadikan satu sistem yang sangat efektif. Bila ada kuman, ada virus, ada apa kan, sistem immune system ni akan attack dan akan paralyze ataupun bunuh ataupun dia kurungkan kita punya virus yang duk melilau-lilau dalam badan kita. Jadi vaksin ini adalah satu bahan yang mana formulatekan supaya membantu sistem immune system kita tu, sistem ketahanan badan kita supaya lebih kuat. Kerana ia melibatkan datangnya virus-virus baru yang
melumpuhkan ataupun dia boleh mengalahkan sistem sistem ketahanan badan kita. Jadi kita lihat bagaimana vaksin ini dia juga mengandungi satu unsur kita kata bahan aktif yang boleh pergi sampai ke immune system. Dia manipulate ataupun dia boleh ganggu ataupun dia boleh improve, dia boleh bermain-main di dalam sistem immune kita, sistem ketahanan badan kita, sehinggalah sistem ketahanan badan kita meningkat. Itu lebih kuranglah, saya bukan pakar dalam bidang ini, cuma kita nak bagi faham bahawa vaksin ni bukanlah benda-benda ajaib yang pelik-pelik, tetapi ia adalah satu bahan aktif yang gunanya untuk meningkatkan sistem ketahanan badan. Jadi kalau kita tengok di dalam di peringkat awal penemuan COVID ini, banyak negara telah berusaha untuk mencari, mengusulkan negara, agensi, institut, banyak pihak yang telah membuat kajian untuk mencari vaksin. Itu hebatnya kan, maknanya akhirnya ialah malangnya tidak ada negara Islam yang keluarkan vaksin, dan kita pun dengar macam-macam jenis nama company ataupun nama syarikat yang keluarkan vaksin macam BioNTech, Novavax, Sinovac kan, Pfizer yang biasa kita dengar. Ini syarikat-syarikat, nama syarikat yang mengeluarkan vaksin daripada China, daripada US, daripada Canada. Jadi vaksin ni dia bukan boleh ambil aduan macam tu saja, dia melalui proses di dalam lab yang mana unsur-unsur yang digabung, jalinkan, itu melalui proses-proses dan ujian-ujian klinikal yang sewajarnya lah nak masukkan, nak campur, boleh campur, tak boleh campur kan. Jadi mereka tidak boleh mengambil vaksin dan macam gitu je kan. Dan vaksin ini juga akhirnya melalui testing, dites, sehinggalah mereka yakin itu yang kita dengar 75%, berapa persen kan, tahap kejayaan dia, tahap keberkesanan dia untuk meningkatkan immune system tadi. Jadi inilah vaksin. Jangan kita takut, kita nak kata vaksin ni datang apa kan. Jadi kita nak bawa kepada kedudukan hukum, kefahaman fiqah dan keluasan fiqah terhadap bagaimana kita nak menghadapi penyakit. Jadi hukum pengambilan vaksin ni memang jelaslah, kita dengar tentang prinsip kita menghadapi penyakit satu. Sebagai seorang Islam, kita kena sama ada mencegah ataupun merawat penyakit. Kan? Memanglah ada kata, boleh je, tak boleh. Ada hadis kata, ikut je, nak rawat, tak rawat. Itu terpulang. Dia kata, kan dia. Masalah ni kalau kita dah sakit, takkan kita tak rawat kan, kita kena rawat. Jadi dalam Islam, pertama sekali, kalau kita berhadapan dengan perkara yang bakal menyakiti kita atau menyakiti orang lain, kita perlu mencegahnya. Ini prinsip ataupun kaedah fiqh kan. Jadi kalau kita berhadapan dengan kemungkinan perkara yang memudaratkan, kita perlu elakkan. Itu kewajipan. Tetapi ada segelintirnya, dia viral sekarang ni, orang dunia digital guna macam-macam pendekatan, viral video-video yang macam membuat propaganda dan juga menghasut supaya orang tidak ataupun orang mempunyai negative thought tentang vaksin. Sebenarnya dia ni dia ada saham jugalah dalam bab ini. Jadi kita cuba berhati-hati dalam nak memviral ataupun nak bawa kepada benda-benda yang bukan-bukan ni. Sebab dia berkait dengan satu golongan yang saya sebut awal tadi, anti-vaksin. Jadi balik kepada kewajipan kita untuk mencegah dalam kaedah fiqh jelas. Dan ialah kita pertama sekali yang datang tu, kita tahu datang mana penyakit dan kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ni dikatakan sebagai perkara yang paling utama, dan inilah sebenarnya mesej yang Allah nak sampaikan. Ya, apabila datang satu penyakit, datang satu ujian, Allah nak panggil kita, nak gamit kita. Kita sedar tentang. Jadi dalam hal ini sebagai seorang Islam, kita pertama sekali kita kena balik kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita akan bertawakal. Maknanya
tawakal ni kita menjalankan usaha-usaha mencegah dan juga merawat tadi dan juga berserah kepada Allah. Ini antara step ataupun tindakan yang perlu kita buat, yang kita tak bolehlah kita nak nyalahkan itu, nak menyalahkan ini. Itu maksud tawakal tu, kita tak boleh nak tunding jari kepada orang lain. Dan ada orang kata konspirasi dan sebagainya, kita yang tak ada asas kita cuba tapis daripada pemikiran kita. Jadi kepentingan untuk mengambil vaksin ni jadi salah satu perkara untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Ini cara nak tingkatkan nak mengelak daripada dijangkiti dengan meningkatkan imun sistem. Jadi kalau kita lihat Islam ni adalah satu agama yang syumur dan rahmat. Saya tak tahu di dalam agama lain ada tak bincang tentang penyakit, tentang kena ambil cari ubat dan semua. Itulah Islam bagi semua aspek, termasuk aspek kesihatan, penyakit dan juga ubat. Jadi hukum mengambil vaksin ini telah jelas di dalam mesyuarat khas Jabatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam yang bersidang baru ni. Ini bersidang lagi sekali. Sebelum ni dah ada banyak fatwa di negeri-negeri semua mengatakan bahawa pengambilan vaksin ini dibolehkan. Dibolehkan. Dan dalam persidangan baru ni pun mengharuskan pengambilan vaksin seperti yang mana disepakati juga oleh institusi fatwa di peringkat antarabangsa. Contohnya macam Lahul Sharif atau di Majlis Fatwa Emiria Arab 1 dan juga Majlis Fuqaha Amerika Syarikat ya. Banyak-banyak ulama-ulama memberi pandangan bahawa harus ambil. Takkan tak harus pula. Kalau kita fikir rasional pun kan, kita nak mencari ubat dan mengambil ubat, tak ada masalah. Cuma ada isu-isu yang dibangkitkan oleh kelompok-kelompok yang terpengaruh dengan faham anti vaksin ini. Iaitu mereka membawa isu berkaitan dengan ada unsur haiwan yang tidak halal di dalam vaksin. Bagaimana sebutannya? Dalam hal ini juga, itu kita lihat bagaimana Islam ini memberi keluasan fiqh di mana bagi kes-kes yang mudarat itu, yang mana kita kena ambil vaksin. Sekiranya ada unsur-unsur yang diragui, sumber yang tidak halal dan sebagainya, inilah katanya tidak halal lah kan. Tapi kita boleh bincang lagi dalam perkara yang tidak halal itu, adakah betul tidak halal. Tapi ini yang ceritanya, walaupun ada unsur-unsur yang dikatakan tidak halal, masih kita perlu ambil vaksin itu sekiranya penyakit itu memberi mudarat kepada kita. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, isu berkaitan dengan halal atau tidak bahan yang digunakan juga dibincangkan di dalam kitab fiqh lama lagi dah kan. Bab istihalah, bab istihlal ya. Bagaimana ulama memberi panduan kepada kita untuk kategorikan ini boleh, ini tak boleh, tak sejauh mana boleh, sejauh mana tidak boleh. Dalam bab vaksin ni mungkin kita kadang fikir cara kampung, kita kata dia ambil, kalaulah contoh kata ambil binatang daripada sumber bangkai, ambil bubuh macam tu dalam vaksin, campur sekali. Dia melalui, kita kena buka sikit kan. Vaksin tu sendiri, walaupun satu unsur yang digunakan yang ambil daripada binatang yang tidak halal ataupun diragui itu, dia melalui proses yang sangat teliti. Takkan nak habis ketui benda tu macam tu. Contohnya lipas ke apa kan, contoh lah kan, saya tak tahu benda ni. Tapi dia melalui proses penyulingan, testing, dia melalui banyak proses-proses saringan, penyulingan dan akhirnya dapat intipati tu. Dah tak jadi lagi dah binatang asal tu. Kan, dia jadi benda lain. Itu dia panggil proses istihlal yang dalam kitab fikir kan, bincangkan. Jadi tak ada isu, jangan bangkit isu-isu katun macam tu kan. Jadi kesian kat kawan-kawan kita kalau kita pun bawa viral benda-benda macam tu. Hukum mengambil vaksin jelas
harus dan wajib pula bagi mereka yang telah diarahkan, diperintahkan ataupun nama naiklah daripada kerajaan. Ini kena patuh kepada perintah kerajaan. Ya, itu yang jelaslah kita tak perlu lagi nak bincang berkenaan dengan kedudukan hukum. Memang jelas semua dah ni, kalau tak faham juga tak tahu pula nak kena banyak benda lah nak kena buat, termasuklah kena minum apa-apa ke lah. Ya, kena rebus minum, lepas tu tenang sikit mungkin baru terbuka minda kita kan. Okey, saya lebih kurang kita dah dapat kedudukan tentang isu yang melibatkan vaksin yang tidak halal. Dibincangkan, ialah banyak perbincangannya berkenaan dengan ni. Yang kalau kita nak ulaskan bab istihlal ni panjang, macam mana proses yang dibuat kan, daripada contohnya daripada arak jadi cuka boleh makan. Dan arak asalnya tak boleh makan. Bila simpan lama sikit dia berubah menjadi cuka. Ni boleh makan pun hijang. Jadi pewangi benda-benda proses jadinya berubah bentuk sehingga dia tidak lagi jadi bahan yang asal. Itulah antara perkaranya. Ada perkara lagi, ada orang buat joke lah, dia kata vaksin ni tak ada cop halal yakin. Itu pun satu perkara jugalah. Kita kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, kita pun kena nanya juga, betul juga kan. Dia kata tak ada cok halal ni boleh ke? Sedangkan dia beli nasi lemak tepi jalan yang makcik mana-mana punya jual tu, nasi tak lemak juga cok halalnya kan, tak ada cok halal pun tak ada masalah kan. Jadi kita nak kena faham, tidak disahkan halal oleh JAKIM tu kan je makna dia tak boleh ya. Ada benda yang kita ambil tanpa ada cop pengesahan halal, dan ada benda pun melibatkan fake halal dan fake halal cop. Pun minggu lepas kita bincang tentang daging kapet merah kan. Cop halal ni hanya satu piawaian. Ni kita buka sikit. Satu piawaian yang mana ia melibatkan proses permohonan oleh syarikat tersebut untuk mengesahkan dan copkan sebab keyakinan mereka terhadap JAKIM ataupun JAIN atau mana-mana institusi yang telah diiktiraf oleh JAKIM dan JAIN sebagai pengiktiraf logo, mempunyai logo yang mana diiktiraf oleh JAKIM, maka dicop. Dia mohon proses itu permohonan oleh syarikat tersebut untuk meyakinkan pengguna terhadap produk mereka. Apabila mereka duduk di mana-mana dan tak bercakap, produk saja berjalan, ada cop halal. Okey, jelas kan. Dalam kes ni, dalam bab vaksin ni, tiada keperluan dan juga tiada keinginan pun sebenarnya syarikat seperti Pfizer nak mohon JAKIM lah. Janganlah kan, kita janganlah pelik-pelik sangat ya. Jadi Pfizer takkanlah kau nak mohon logo JAKIM. Jadi kita fikir macam itulah. Lebih kurang kita dah cover berkenaan dengan kedudukan hukum, sudut pandangan berkenaan dengan vaksin di dalam Islam, insyaAllah. Baik, Masya Allah. Dan tadi sebab kita antara bercakap tentang vaksin ni, dia memang tak boleh lari dengan satu golongan yang tadi Cik Mak Manu sebut tentang anti-vaksin. Kita nak kenal juga anti-vaksin ni bagaimana supaya kita tahu asal duduknya, mulanya bagaimana sampai satu ketika mereka ada menyebarkan ideologi-ideologi yang sangat bercanggah daripada perkara yang sepatutnya. Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian dalam syariah dan perundangan bersama dengan Cik Muhammad Nur Omar. Di hujung talian saat ini kita bersama nak membincangkan tentang vaksin dan anti vaksin. Sebut tentang anti vaksin, Cik Mak Nur boleh terangkan pada kita tak mana datangnya anti vaksin ni? Macam mana dia boleh mula dan juga apa modus operandinya? Silakan. Saya dapat dengar radio informasi. Memang kalau kita di peringkat awal pengumuman vaksin dan sebagainya itu kita dengar macam-macam dan kita dapat video viral macam-macam sehinggalah perkara ini meragukan pada kita sendiri pun dia betul ni kan, dia kes ni. Bila kita kaji rupanya video ni trace back kepada perkara-perkara yang melibatkan fake ataupun melibatkan hoax panggil kan. Macam di Indonesia pun perkara yang sama, saya cuba buat search sikit. Ada kes-kes yang melibatkan hoax, laporan ataupun keratan akhbar ditukar dan diubah. Ini adalah satu pergerakan yang kita panggil anti-vaksin. Orang yang mengelak daripada vaksin dan juga membuat propaganda untuk orang tidak divaksin. Sehinggalah sebahagian daripada kita pun terpengaruh kata, bahayalah vaksin. Sedangkan kita dah jelas tadi, vaksin tu apa? Kan, lagu mana keadaan dia. Dan ada orang takut-takutkan yang mengatakan bahawa vaksin ni boleh membuatkan seseorang tu jadi autism. Dan macam-macam lagi lah perkara yang dia takut-takutkan. Perkara ni sebenarnya bukan benda baru. Kalau kita lihat dari segi sejarah, ini penulisan hasil daripada penulisan barat ini, daripada US dan sebagainya. Kewujudan anti-vaksin, grup anti-vaksin ini telah bermula sejak abad ke-18 lagi, tahun 17 Han. 1747 macam tu, saya tak ingat. Di mana mereka mula pada peringkat itu pada tahun 1796 tak silap saya, yang mana bermula pergerakan anti-vaksin ini yang melibatkan kes pada waktu itu adalah kes cacar. Kes cacar yang mana mereka cuba untuk mencari vaksin dan akhirnya menemui vaksin dan mereka membuat suntikan vaksin. Seterusnya grup ini cuba untuk menghalang dengan berbagai-bagai dakwaan mereka, termasuk yang saya cakap tadi menyebabkan side effect yang negatif kepada pesakit yang disuntik. Pergerakan ini berlanjutan sehinggalah ke abad 19 yang mana melibatkan banyak lagi kes-kes yang dibentangkan oleh mereka, diwar-warkan oleh mereka sehingga wujud kita panggil Liga Anti-Vaksin pada tahun 1853. Dan seterusnya biasanya mereka akan membuat klaim bahawa vaksin ni akan membuatkan kita lebih sakit. Vaksin akan membuatkan anda lebih sakit. Dan juga mereka menyalahkan setengah-setengah sebagai mengganggu kebebasan. Contohnya apabila kerajaan mengarahkan keluar undang-undang macam-macam, undang-undang untuk melaksanakan vaksin ni, ada kadang-kadang rakyat tak nak. Jadi setengah-setengah negara dia keluarkan undang supaya mewajibkan vaksin. Di situ ada juga golongan ini yang memperjuangkan kebebasan untuk tidak divaksin. Dan mereka mengatakan vaksin cacar Jenner tidak berfungsi. Ada the question on the keberkesanan vaksin. Dan juga ada setengahnya dia menganggap dan ataupun menolak, maknanya kedatangan vaksin ini telah menafikan keperluan kepada perubatan alternatif seperti ini daripada golongan-golongan yang kita pakar herba, homopati. Mereka mengatakan bahawa itu yang herba yang lebih baik, lebih natural berbanding dengan vaksin. Sedangkan vaksin ini nak tackle perkara-perkara yang melibatkan pandemik macam ni kan, usaha-usaha yang mengelak penyakit. Jadi macam-macam lah sehinggalah membawa kepada ada juga yang menerbitkan jurnal berkenaan dengan
Jadi jurnal ni orang tengok ada lebih kurang dalam 12 orang penulis membuat jurnal berkenaan dengan kesan negatif vaksin. Tetapi jurnal ni akhirnya apabila dipertikaikan, dipersoalkan oleh pakar-pakar perubatan, akhirnya 10 orang daripada penulis ni telah menarik diri daripada jurnal tu. Maknanya dia tak nak nama dia associate dengan jurnal tersebut. Apa tandanya? Itu maknanya kadang-kadang kita lihat jurnal ni satu penelitian ilmiah, tetapi apabila seorang yang sanggup namanya dimasukkan sebagai salah seorang penulis, maknanya dia mengiktiraf, tetapi dia memohon untuk mengeluarkan apa, maknanya jurnal itu sendiri ataupun hasil jurnal itu sendiri yang memberi impak kepada sudut akademiknya, ilmiahnya, dia tarik diri. Maknanya klaim yang dibuat oleh jurnal tersebut, penulisan jurnal tersebut boleh dipertikaikan. Jadi keseluruhan yang kita lihat, pergerakan dan kefahaman ini berlanjutan, ada yang masih melekat di dalam pemikiran kita dan sebahagiannya tu terbawa-bawa. Dan apalagi keadaan sekarang ni kita lihat, apabila dunia digital kita boleh buat macam-macam. Tadi saya sebut berkenaan dengan kes di Indonesia yang membuat potongan keratan akhbar yang ubah tajuk besar dan sebagainya. Ini benda yang dia boleh buat. Ada yang bawa video, dia caption, tukar caption dan macam-macam lagi. Jadi jangan risau. Pertama sekali kita dah jelas apa dia vaksin, apa fungsi vaksin, apa kedudukan hukum di dalam Islam, apa kedudukan kita. Macam di Malaysia sendiri, dia bukanlah satu, ialah kalau kita nak wajibkan semua seluruh Malaysia memang akan meningkatkan kos kepada negara. Tetapi kerajaan memutuskan untuk ada golongan-golongan tertentu yang mana mereka boleh ataupun mereka wajib disuntik dengan vaksin tersebut. Itu satu. Yang kedua, ada golongan-golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang mana telah melalui proses pemeriksaan kesihatan. Mereka ada masalah, dipanggil, dia tak boleh tolerate dengan ubat atau suntikan yang melibatkan immune system. Ini golongan ni ada sebahagiannya, maknanya dia perlu mengelakkan lah. Kalau kita tengok dalam SOP untuk suntikan vaksin, ada perkara tu. Maknanya kita ada alah, contohnya kita ada alergik ubat. Dalam kes vaksin ni juga ada macam alergik vaksin yang melibatkan immune system. Dia tak boleh. Tak boleh lah. Maknanya dia tak boleh. Jadi kepada mereka yang berfahaman bahawa vaksin ni satu perkara yang negatif, yang tak baik atau menjejaskan, memberi kesan dan sebagainya, kita kena semak, tengok dan lihat dengan keseluruhan gambaran yang telah kita bincangkan pada hari ini. Dan saya rasa tak ada masalah, insyaAllah. Kita cuba untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan sedaya upaya dengan berbagai cara. Termasuklah perkara yang insyaAllah hari ini akan kita tahu bagaimana SOP ataupun pentadbiran kepada pengumuman darurat nanti, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Itu pencerahan yang sangat jelas sebenarnya untuk kita semua faham. Datang dari mana sebenarnya anti vaksin ini dan kenapa kita kena perlu berhati-hati. Dalam masyarakat kita ni ada macam-macam sebenarnya cara berfikir dan sebagainya. Moga-moga kita dapat pencerahan yang terbaik hari ini untuk memastikan kita dalam golongan orang yang faham tentang apa yang berlaku dan apa kaitannya juga dengan agama, insya-Allah. Baiklah, kita sampai ke penghujung dah sebenarnya pertemuan kita, Encik Makno. Cuma di hujung ni mungkin sedikitlah perkongsian sebagai kesimpulan untuk sama-sama jadi sebagai panduan untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan. Hari ini off record, kecewa. Dari pesanan daripada dalam hati saya sendiri. Pertama sekali, bila kita sebut COVID-19 ni yang mana kita faham lah kalau kena, aduh, ya Allah, Tuhan ketahui. Jangan katalah ini tak ada apa-apa. Cuba bayangkan orang yang mendapat support untuk pernafasan dan sebagainya. Macam mana keadaan mereka? COVID-19 is real. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, jaga SOP. Yang kedua, ambil vaksin. Yang ketiga, tingkatkan immune system keluarga kita dengan pengambilan suplemen-suplemen yang bersesuaian. Kena buat sikit lah. Contohnya kita nak tingkatkan immune system, gunalah madu ataupun herba ataupun amalan-amalan pemakanan yang baik untuk meningkatkan immune system kita.
Itu sajalah yang boleh kita, dan SOP tadi jaga penjagaan dan sebagainya. Cuba ikut jalan-jalan ataupun kaedah-kaedah ni, insya-Allah kita dilindungi oleh Allah daripada bahaya penyakit ni. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Cik Mak Wanu Omar untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita kembali dengan tajuk yang lain yang pasti menarik untuk sama-sama kita faham tentang fiqh contemporary. InsyaAllah, terima kasih banyak sekali lagi Cik Mak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أول كلامي أهدي سلامي على محمد خير الأنام أول كلامي أهدي سلامي على محمد أحمد خير الأنام أهدي صلاتي جزيلا جزيل شكري على حبيبي أحمد محمد رسولي Awal bicara salam sejahtera atas Muhammad, rahmat sejahtera. Allah dan malaikat turut berselawat ke atas baginda kasih semesta. خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا ليل المراد. أول كلامي أهدي سلامي على محمد أحمد خير الأنام أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي أحمد محمد رسولي Selawatlah buktikan cinta pada baginda pahlawan cinta. Satu selawat 10 darjat susur sunnahnya jalan cahaya. Sallu ala khairil ibad al-Mustafa كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا ليل المراد. أول كلامي أول كلام أهدي سلامي على محمد على محمد أحمد خير الأنام أهدي صلاتي أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي أحمد محمد رسولي أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي محمد رسولي
Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat Grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM Niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi